Sebelum merdeka lagi, ibu bapa kita telah memilih sistem parliamentary demokrasi sejak pilihan raya tahun 55 dan ianya terus berjalan setiap 5 tahun ataupun 4 tahun sehinggalah pilihan raya 2018. Sudah menjadi amalan dan diterima oleh rakyat parti-parti atau gabungan parti-parti yang mempunyai majoriti akan memerintah, yang tidak cukup majoriti akan menjadi pembangkang. Inilah yang berlaku pada tahun 55, 59, 64, 69 dan tahun 69 berlaku 13 Mei iaitu pergerakan kaum yang berlaku di Kuala Lumpur, sedikit sebanyak di Melaka, Penang dan Ipoh. Tetapi selepas tamat darurat, kerajaan diberi semula kepada parti yang menang dalam pilihan raya, iaitu Parti Perikatan dan Barisan Nasional pada tahun 74. Tahun 2018, parti pemerintah yang begitu lama iaitu Barisan Nasional tewas dalam suara majoriti dan kerusi majoriti diperoleh oleh pembangkang. Maka Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Tidak lama kemudian berlaku peristiwa Sheraton, di mana ahli-ahli parlimen, sama ada mereka itu daripada berbagai parti, khasnya daripada Bersatu diketuai oleh Mahyudin Yassin, dan Keadilan Azmin Ali dan beberapa individu yang lain membuat gerakan Sheraton dan menggulingkan kerajaan yang mendapat majoriti pilihan rakyat. Sejak itulah kita lihat kerajaan yang ditubuhkan tidak stabil sampai kepada hari ini. Hasil daripada peristiwa Sheraton itu yang mengubah kerajaan di peringkat federal pada bulan Mac tahun 2020, berlaku perubahan pemerintahan pula di Johor, di Melaka, di Perak, di Kedah dengan cara yang sama, iaitu perubahan tempat wakil-wakil rakyat yang dipilih secara sah oleh rakyat. Bila berlaku pilihan raya khasnya di Melaka dan di Johor, kita dapati Pakatan Harapan tidak mendapat undi yang begitu baik dan peratus keluar mengundi begitu rendah. Mungkin di antaranya kerana COVID yang masih lagi bermerajalela semasa pilihan raya di Melaka dan juga di Johor. Kurang majoriti itu menyebabkan pihak pemerintah Barisan Nasional dapat mencapai kemenangan begitu mudah. Di Melaka, BN hanya dapat sokongan lebih kurang 38%. Artinya pihak yang menolak BN 62%, tetapi mereka memerintah dengan 2/3 majoriti. Begitulah juga berlaku di Johor. Rakyat yang menyokong Barisan Nasional lebih kurang 42%. Tetapi mereka memperolehi 2/3 majoriti, iaitu 40 kursi Dewan Undangan Negeri. Bila kita lihat peratus keluar mengundi ianya terlalu rendah, ada tempat-tempat hanya 50%, 54%, ada yang bawah daripada 50%. Di antaranya adalah pengundi-pengundi bandar. Saya membuat tinjauan masa berkempen, jumpa khasnya orang-orang Tionghoa dan orang-orang Bumiputra atau Melayu yang kelas profesional. Mereka mengatakan kami telah pun membuat perubahan pada pilihan raya 2018. Tetapi perubahan itu amat mengecewakan kami, di mana kerajaan Pakatan Harapan tumbang di tengah jalan, bukan dikhianati oleh musuh yang utama, iaitu UMNO Barisan Nasional, tapi dikhianati oleh mereka yang bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau di Bersatu itu yang diketuai sendiri oleh Mahyudin Yassin, dan di Keadilan itu diketuai sendiri oleh Azmin Ali. Semuanya berjawatan tinggi yang bekerja berhempas pulas untuk mengalahkan Barisan Nasional pada pilihan raya 2018. Oleh itu, keengganan penyokong-penyokong Pakatan Harapan untuk keluar mengundi begitu ketara sekali. Tambahan pula,
jikalau berlaku pilihan raya umum, mereka yang berada di luar negara, sama ada di Australia, di Taiwan, di Dubai, di Qatar, di London, barangkali mereka enggan untuk balik dan mengundi, terutama mengundi Pakatan Harapan, kerana mereka telah amat kecewa apa yang berlaku, terutama Sheraton Move. Oleh itu, kita harapkan dengan MOU yang ada ini, mestilah terlaksana Akta Anti Lompat Parti. Perlu disegerakan, perlu diluluskan di Parlimen. Kalau tidak, pilihan akan datang, siaran ulangan akan berlaku, di mana rakyat sebahagian besarnya enggan keluar mengundi. Peratus undi yang kita lihat di Melaka dan di Johor amat mengecewakan kita. Terutama sekali, saya kata tadi, golongan pertengahan Melayu, golongan Tionghoa di bandar amat enggan untuk keluar mengundi kerana apa yang berlaku pada tahun 2020 amat mengecewakan mereka. Bagi saya, kesalahan terbesar adalah mereka yang mendokong Pakatan Harapan yang membuat pengkhianatan. Bukan daripada UMNO dan Barisan Nasional. Memang bila 2018, lebih kurang pukul 2 atau 3 pagi, didapati Pakatan Harapan memperoleh majoriti, Najib seolah-olah sudah surrender dan mengaku kemenangan di pihak Pakatan Harapan. Begitu juga di peringkat negeri-negeri yang mereka hilang majoriti, mereka akui bahawa mereka kalah dalam pilihan raya. Apa yang berlaku kemudiannya? Pengkhianatan daripada dalam, iaitu pengkhianatan daripada Mahyudin Yassin dan juga rakan-rakan Azmin Ali dan sebagainya, membuatkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat tumbang dan menyebabkan kerajaan tidak stabil sampai kepada hari ini. Oleh itu, untuk memberi keyakinan semula kepada rakyat, kepada pemilih, kepada voters, terutama sekali mereka yang telah membuat perubahan pada 2018 itu, saya yakin ia agak mengambil masa sedikit. Langkah terawal, mestilah ada pindaan Akta Anti Lompat Parti untuk membolehkan mereka yang mengundi yakin calon yang mereka pilih sekurang-kurangnya kekal satu penggal berada dalam parti itu, ataupun kalau mereka keluar, mereka boleh dibuat pilihan raya semula ataupun recall election untuk menentukan kedudukan mereka di Dewan Undangan Negeri atau di peringkat Parlimen. Sebab itulah apa yang berlaku di Melaka dan juga di Johor menyebabkan kita terpanggil untuk berusaha supaya demokrasi berjalan dengan lancar, parliamentary demokrasi diyakini oleh rakyat. Semua parti termasuk mereka yang menang sudah tentulah tidak gembira. Saya yakin dengan hanya 50%, 53% rakyat keluar mengundi. Sedangkan kita mahu sekurang-kurangnya 80% ke atas, barulah sistem demokrasi itu berjalan dengan baik dan mereka yang menang merasakan bahawa mereka betul-betul dipilih oleh majoriti rakyat, bukan dipilih oleh sebahagian kecil rakyat yang menyebabkan default ini, yang menyebabkan mereka berjaya menjadi pemerintah. Itulah harapan, dan saya harap seluruh penyokong-penyokong Pakatan Harapan, penggerak Pakatan Harapan tidak berputus asa. Kita berusaha terus untuk meletakkan semula kepercayaan rakyat kepada sistem parliamentary demokrasi, dan insya-Allah Akta Anti Lompat Parti ini akan diperkenalkan supaya pengundi-pengundi yakin untuk buat perubahan. Ikutlah mereka nak kekal dengan pemerintahan Barisan Nasional atau nak buat perubahan, undi mereka akan dikira. Keazaman mereka, iktidar mereka dipakai dan diterima oleh masyarakat. Itulah saja pandangan saya, terutama selepas pilihan raya Melaka dan juga pilihan raya Johor. Inilah natijah yang diperolehi, iaitu keyakinan rakyat, terutama di mereka yang berada di peringkat kelas pertengahan, kaum Melayu dan Tionghoa dan India, agak lembab mereka keluar mengundi kerana mereka sudah hilang keyakinan kepada
sistem yang ada dan juga mereka pilih bagaimanapun wakil rakyat boleh melarikan kerusi sesuka hati, berlaku kekecewaan yang amat sangat kepada para penghuni. Terima kasih.